Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Bismillah. Baik, kita berhenti mana tuan-tuan? Muka surat 114 kan. Jawi muka surat 114. Kita masih lagi di bawah tajuk syariat Rasul. Nah, di bawah tajuk syariat Rasul. Yang mana para Rasul ni, para Nabi ni, syariat dia tak sama kan, lain-lain. Lain Nabi, lain syariat dia. Baik, jadi saya dah sebut dah tentang syariat secara ringkas berkaitan dengan Nabi-Nabi ni. Bismillah. Jadi malam ni kita sambung pada dasarnya apakah tugas para Nabi. Syariat lain tapi apa tugas dia. Nak jadi batuk pula tuan-tuan. Tadi elok baik. Moga dimudahkan. Kita tengok tentang muka surat 114. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, sedangkan pada dasarnya adalah sama pada semua rasul-rasul. Yakni dakwah Nabi semua. Boleh. Ini lagi jelas kot tu. Hello. Yang canggih ada tuan-tuan tak bagi. Yang ni canggih. Masing-masing. Mau beli kot ni. Orang-orang. Macam tak guna ya. Baik tuan-tuan, bau jelas tuan-tuan. Baik. Jadi kita tengok tuan-tuan, Nabi ni syariat tak sama. Seperti mana saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, contohnya macam Nabi Musa, syariat dia kalau ada yang nak bertaubat, sembah anak patung lembu tu kan, maka faqtulu anfusakum, kena bunuh diri. Baik. Jadi ada pun sama juga orang Yahudi sebelum zaman Nabi Isa alaihi salam, mereka tak boleh makan lemak binatang, tak boleh makan kan. Dan semua binatang yang ada kuku, kambing yang ada kuku lah, semua tak boleh makan. Baik. Jadi tuan-tuan, ada pun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain. Jadi malam ni kita nak sentuh persamaan lah. Semua Nabi ni walaupun lain dia punya syariat, sama juga sebut kat tuan-tuan, Nabi-Nabi terdahulu semayang dia 2 waktu kan. Syariat Nabi Ibrahim, iaitu subuh 2 rakaat, pagi 2 rakaat dan malam 2 rakaat. Jadi 4 rakaat dalam sehari. Kita 17 rakaat. Sama juga puasa Ramadan. Walaupun umat terdahulu ada puasa, tapi dia pun bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu ada puasa tapi bukan Ramadan. Kita puasa Ramadan lain tuan-tuan. Jadi itu perbezaan dia. Sebabnya antaranya kerana Rasulullah diutuskan untuk sekalian alam sampai hari kiamat. Adapun Nabi-Nabi diutuskan khusus bagi umat yang tertentu. Baik, jadi tuan-tuan kita tengok dasarnya apa yang sama tuan-tuan. Yang pertama,
menyeru manusia supaya beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya. Ini semua Nabi sama. Menyeru manusia semua beriman, percaya pada Allah dan sembah Allah. Sebab tu kita baca dalam Quran, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini risalah semua rasul. Tidaklah kami utuskan mana-mana rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya tiada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. Nabi-nabi tuan-tuan tak berdakwah nak bagi tahu dunia ni ada Tuhan, tahu? Bukan nak bagi tahu dunia ni ada Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sembahlah Allah. Itu dakwah semua nabi. Sebab apa nabi-nabi tak datang nak bagi tahu orang dunia ni ada Tuhan? Sebab fitrahnya manusia ni percaya Tuhan. Fitrah manusia ni percaya Tuhan, tuan-tuan. Cumanya kadang-kadang bila tidak berlandaskan wahyu, maka Tuhan tu jadi macam-macam. Ada yang sembah semangat laut, ada yang sembah matahari, ada yang sembah tanah lapang, ada yang sembah berhala. Apabila Tuhan itu tidak dilihat, tidak diyakini melalui wahyu, tapi melalui melalui turun-temurun, jadi sesat, tuan-tuan. Tapi kok mana pun manusia ni percaya alam ni mesti ada kuasa di sebalik dia. Boleh kata semua manusia. Cuma konsep ketuhanan tu silap. Itu datangnya Nabi. Bagi tahu Nabi Tuhan yang sebenar ni siapa? Tu Quran sebut. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Selain pada Allah tu bukan Tuhan. Itu taghut. Yang dianggap Tuhan tapi bukan Tuhan. Sehingga kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok perangkaan kan sampai sekarang, tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, dulu, kini dan selamanya, tuan-tuan, manusia atas dunia ni majoritinya percaya Tuhan. Pasti kita tak boleh, tuan-tuan, lumrah manusia kan, saya sebut kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik rumah tuan-tuan malam ni, tengok ada Ferrari depan rumah tuan-tuan, tuan-tuan akan fikir apa? Siapa punya? Betul tak? Direct je, siapa punya? Tuan-tuan balik rumah malam ni, tengok dalam rumah tuan-tuan ada duit 10,000 atas meja. Tuan-tuan mesti panggil bini tuan-tuan, betul tak? Yang tuan-tuan panggil yang ke mak hang. Panggil mak hang mai. Pasal apa mesti tanya punya? Siapa punya? Mesti, tuan-tuan. Lumrah manusia. Mustahil lah, tuan-tuan balik-balik tuan-tuan tengok ada 10,000 atas meja. Oh, ni memang tiba-tiba turun pada langit. Mustahil. Lumrah, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk kubur gajah lama, tuan-tuan pergi duduk Kuala Lumpur setahun. Balik je kat kubur gajah ni, tengok-tengok sebelah rumah tuan-tuan ada banglo. Banglo 3 tingkat, siap ada swimming pool lagi, tempat berenang lagi. Dengan kereta pun ada. Satu kampung beritahu rumah ni kami pun tak tahu. Esok pagi kami bangun tiba-tiba ada dah. Tuan-tuan percaya tak, tuan-tuan? Tak percaya, mohong kan. Mana boleh ada macam ni? Manusia ni kok mana pun dia mesti percaya Tuhan. Mesti. Fitrah dia, tuan-tuan. Dari segi hukum fizik pun, tuan-tuan, tak boleh kata alam ni tak ada Tuhan. Tak boleh. Saya ada baca satu pakar pakar fizik dunia, tuan-tuan, daripada Jepun. Dia kata dalam komuniti fizik ni tak dapat menerima dunia tanpa pencipta. Dari segi hukum fizik tak boleh. Sebab kita mengaji simple matematik ya, tuan-tuan. Simple matematik. Kosong tambah kosong tambah kosong tambah kosong tambah kosong tambah kosong. Daripada sini sampai Kuala Gula, tuan-tuan. Ataupun kosong kali kosong kali kosong kali kosong kali kosong sampai Kuala Gula tu. Jawapannya apa? Dia takkan jadi satu. Malah dia takkan jadi 0.1 pun dia tak jadi. Tak boleh. Kok mana pun dunia ni mesti. Dunia ni sangat complicated, tuan-tuan. Sangat hebat, tuan-tuan. Dalam Quran sebut, jangan sembang langit bumi lah, tuan-tuan. Kita tak boleh buat lalat pun. Dengan Quran sebut, walau istama'ulah. Kita tak mampu nak buat lalat pun. Sekalipun seluruh makhluk berkumpul nak buat sekok lalat tak boleh. Jangan sembang benda-benda besar gitu, tuan-tuan. Lalat tu, tuan-tuan, dalam satu saat sayap dia tu dia berkepak tu kan. Satu saat 500 kali, tuan-tuan. Bukan senang nak cari alat yang boleh satu saat 500 kali, tuan-tuan. Tapi sayap dia boleh lalat. Kita tak boleh buat lalat.
Kita tak, kalau lalat mati kita tak boleh hidup dengan dia. Tuan-tuan, dunia ni ada pencipta dia. Lumrah tuan-tuan, manusia percaya dunia ada pencipta, ada pemilik dia. Dan saya pun sebut kat tuan-tuan, semua saintis pun sebut dunia ada permulaan, dunia ada perakhiran. Ni pegangan saintis. Dulu pun saya sebut kat tuan-tuan dah kan. Yang dulu-dulu saintis pada tahun sebelum 19 pada tahun abad yang ke-20 lah, ataupun yang tepatnya pada tahun 1927. Sebelum tu semua saintis berpegang dunia ini adalah static universe. Langit bumi ni static universe. Makna dia apa? Alam semesta yang statik, tak berubah. Satu himpunan material yang azali abadi. Ini pegangan saintis ratusan tahun. Dunia langit bumi ni adalah himpunan segala material yang tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Yang berubah ni kita. Kita mati hidup, mati hidup. Adapun dunia dia tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Ini pegangan komuniti saintis dulu lama, ratusan tahun. Sampailah pada tahun 1927 berubah tu fakta dia. Dah buang dah tuan-tuan. Teori static universe ni buang lantung sampah dah. Tak pegang lah. Tidak ada saintis lagi pegang dah. Walaupun dia bukan Islam. Sebab apa? Pada tahun 1927 ada satu ahli astronomi yang hebat, Edwin Hubble. Dia ada satu teleskop gergasi besar. Dia rajin tengok bintang-bintang. Bila dia tengok bintang-bintang, dia rupanya bintang ni kita nak tahu gerak dia sama ada pergi menjauh ataupun dekat. Dia ada kiraan fizik dia berdasarkan cahaya dia, spektrum cahaya bintang tu. Jadi bila dia tengok, rupanya bintang ni, seluruh bintang, seluruh angkasa lepas ni, dia saling menjauhi antara satu sama lain. Saling menjauhi antara satu sama lain. Dia kembang. Makna dia lah, alam semesta ni dia bukan statik. Dia kembang tuan-tuan. Makin lama makin kembang, makin lama makin kembang, dia kembang. Jadi tuan-tuan, ini sesuai dengan ayat Quran tuan-tuan. Dalam surah Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langitlah kami jadikan dengan kekuasaan dan kamilah yang luaskan. Maksudnya langit ni tak statik, alam semesta dia berkembang. Jadi ketika inilah depa buat kiraan fizik. Tuan-tuan yang mengaji fizik, saya tak mengaji fizik tuan-tuan. Orang mengaji fizik tahulah. Member-member ramailah mengaji fizik. Fizik ni dikira benda hidup, dikira momentum lah, pembesaran belon lah, benda hidup dikira fizik. Ada kiraan dia, polar tu kan. Bila dia perkira balik alam semesta yang kembang, dia reverse balik, reverse dengan kiraan fizik. Reverse balik, rupanya dia bermula daripada satu titik dengan isi padu sifar, dan jadilah letusan yang dipanggil Big Bang. Big Bang ni nama aja, letusan besar, nama dia, proses kejadian alam. Sesuai juga dengan ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dah ramai etis masuk Islam pasal ayat ni. Pasal apa? Dah menjadi fakta. Langit bumi ni asalnya satu titik. Kemudian Allah pisahkan. Jadi macam ni tuan-tuan. Dengan bumi, dengan Marihnya, dengan Zuhalnya, dengan Milky Way-nya, dengan Bima Saktinya, macam-macam galaksinya, dia pada satu titik. Dan dia berkembang dengan isi padu sifar. Isi padu sifar ni makna dia apa? Satu titik yang kosong, yang tidak ada apa-apa. Satu titik yang tak ada apa-apa dikembangkan jadi makhluk. Maknanya dia makhluk dicipta daripada tak ada kepada ada. Tapi bermula daripada satu titik, kemudian dia kembang. Jadilah saya, jadilah tuan-tuan, jadilah semua tuan-tuan, alam semesta tuan-tuan. Jadilah manusia. Maksud dia dikembang ni dengan teratur dan menjadi tuan-tuan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, kata Allah, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang kafir tengok? Tidakkah orang yang bukan Islam tengok? Langit dan bumi dahulu adalah benda yang bersatu. Fafataqnahuma, kamilah yang pisah-pisahkan. Ramai etis masuk Islam kerana ayat ni tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan. Tapi pendeknya kata tuan-tuan, orang percaya Tuhan. Tuan-tuan boleh tengok dekat World Population Review, satu website yang cerita tentang manusia, tentang seluruh dunia lah. Pada tahun 2020 diperkeluarkan carta bilangan orang yang percaya Tuhan, religion lah. Kat dunia ni manusia ada lebih kurang dalam 7.2 bilion lebih kurang lah, ataupun 7.3 bilion dah tuan-tuan kat dunia ni sekarang. 85% percaya Tuhan. 85 banyak tu.
85% percaya kewujudan Tuhan. Sebab tu bila datang Nabi nak bagi tahu Tuhan yang sebenar ni Allah. Sembah Allah, yang lain tu bukan. Yang lain itulah tipu daya syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Jadi tuan-tuan, 85% adalah orang yang beragama. Agama yang paling banyak di dunia untuk tahun 2020 lah tuan-tuan. Tahun 2020 Ini yang terbaru lah tuan-tuan, yang terbaru, carta terbaru. Tahun 2020 agama yang paling banyak agama Kristian. Kristian paling banyak, ada 2.38 bilion. 2.38 bilion. Tapi tuan-tuan kena tahu orang Kristian ni kalau tuan-tuan jumpa, memanglah depa atas kertas tu Kristian. Depa claim depa Kristian. Tapi ramai juga kita jumpa kalau di barat tu sebenarnya depa lebih kepada free thinker sebenarnya. Depa macam atheist sikit lah tuan-tuan. Tapi depa dari segi apa? Kalau tanya apa dia, depa mengaku depa Kristian lah. Tapi sebenarnya depa ni orang yang free thinker tuan-tuan, orang yang berfikiran macam atheist sikit lah. Ala-ala atheist sikit lah. Kurang berpegang kepada Tuhan. Tapi depa punya identiti depa tetap mengatakan depa Kristian. Okey, Kristian 2.38 Kristian. Yang kedua adalah Islam. Islam berkembang cepat. Dulu saya baca 1.6 bilion. Rupanya tahun 2020 Islam berkembang sangat pesat. Islam pada tahun 2020 dah 1.91. Banyak tu, 1.91 bilion. Berkembang cepat. Sebelum ni saya baca dalam beberapa tahun lepas 21.6, lah ni dah 1.91 bilion umat Islam. Dan kebanyakan pengkaji sebut malah agama Islam adalah agama yang paling cepat, fastest growing religion in the world. Agama yang paling cepat berkembang di dunia, agama Islam berkembang dengan sangat pesat. Malah kebanyakan pengkaji mengatakan pada tahun 2050 Islam mengatasi Kristian. 2050 hidup lagi tuan-tuan kita masa tu. Campurlah 30 tahun lebih kurang. Katanya tuan-tuan 2050 agama Islam mengatasi agama Kristian. Islam menjadi agama yang paling banyak. Kalau tuan-tuan tak sampai pun tak apalah. Sebab ikut perangkaan pun 2055 kot. Bagan Serai tenggelam, Kuala Kurau tenggelam, laut-laut. Kan Jakarta pun nak tenggelam lah ni. Sebab apa? Ais di kutub utara dengan kutub selatan dia makin apa? Cair kan? Arktik kutub utara, Antartika kutub selatan. Kutub selatan ni dia gunung gandang yang ada ais berbeku. Arktik pula kutub utara dia bukan, dia laut yang membeku. Kutub utara tu laut yang membeku. Jadi sekarang ni ais dia cair tuan-tuan, kerana tangan-tangan manusia lah tuan-tuan. Asap kelangnya, asap peritanya dengan ujian nuklear ya tuan-tuan. Ini menyebabkan jadinya lapisan ozon jadi nipis, betul tak? Jadi bila nipis kita jadi panas, maka ais mencair. Bila ais cair tuan-tuan, kan dia jadi air naik, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan meluk air kan, buat ais. Bila ais tu cair kan dia jadi melimpah. Jadi katanya 2050 yang itulah, 2055 kot Bagan Serai tenggelam. Wallahu a'lam lah. Kalau dunia tidak ambil, dunia tak bersepakat, kuasa-kuasa besar lah tak sepakat untuk sama-sama menahan kerosakan penipisan lapisan ozon. Baik tuan-tuan, tak apalah. Tapi ceritanya tuan-tuan, manusia Islam tadi 1.91 bilion. Nombor 2. Nombor 3 adalah agama apa tuan-tuan? Hindu. Hindu nombor 2. Hindu 1.16 bilion. Hindu nombor 2, nombor 3 terbanyak Hindu. Hindu juga percaya pada Tuhan. Dan tuan-tuan yang mengaji agama Hindu, bukan dia bukan sebuah berhala tu. Berhala tu gambaran bagi Tuhan. Itu yang jadi dalam pandangan kita Islam syirik lah, tak boleh lah kita gambarkan Tuhan dengan berhala. Dia tak anggap berhala tu Tuhan dia, cuma dia gambarkan Tuhan dia. Itu yang silap tu. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah study agama Hindu juga percaya kepada Tuhan yang paling tinggi yang dipanggil Brahman. Brahman Tuhan yang paling tinggi yang tak boleh dibayangkan, tidak ada image, yang tidak ada bentuk. Macam Allah buat dia tuan-tuan. Seolah-olah begitulah. Tuhan paling tinggi dalam agama Hindu lah Brahman. Ini pegangan asas lah. Ada juga agama Hindu mazhab lain pula, dia ada 300 juta Tuhan. Ada juga 300 juta Tuhan. Ada juga. Ala kulihal tuan-tuan, ala kulihal Hindu juga percaya Tuhan. Alam ni ada Tuhan yang menjadikan, yang berkuasa ke atas dia. Itu nombor 3. Nombor 4 agama Buddhism. Buddhism nombor 4.
Jumlah dia ada 507 juta. 507 juta Buddha. Seterusnya yang ke 5 adalah agama apa? Dipanggil folk religion. Folk religion, agama rakyat. Folk religion ni maksudnya agama rakyat. Budaya lah tuan-tuan. Ada masyarakat ni dia sembah pokok, ada masyarakat ni dia ada Tuhan ni, ada masyarakat ni dia ada kepercayaan lagu ni, ada masyarakat ni dia sembah laut, ada masyarakat ni dia semangat padi tuan-tuan. Dia padi pula tuan-tuan. Di agama masyarakat ada 460 juta. 460 juta agama rakyat setempat. Hanya rakyat tu saja pegang macam tu. 460 juta. Seterusnya yang ke 60 bilion adalah agama yang tak jelas tuan-tuan. Contohnya macam Tao, Confucius, dia ada lebih kurang 60 juta tuan-tuan. Seterusnya Yahudi ada 14.6 juta. Yahudi ada 14.6 juta. Judaism 14.6 juta. Yang terakhir baru atheist. Atheist ada 1.19 bilion. Atheist secara kasarnya lah 1.19 bilion atheist yang tak percaya Tuhan langsung. Makna dia atheist ni sikit lah tuan-tuan, 15% saja. 85% percaya Tuhan, percaya kepada kuasa ghaib yang kontrol bumi. Senang kata begitu tuan-tuan. Kebanyakan manusia percaya ada kuasa ghaib di sebalik yang kita tak nampak, yang berkuasa tuan-tuan. 15% saja ataupun 1.19 bilion, 1.19 bilion atheist. Atheist ni yang paling banyak tuan-tuan kita ingatkan Rusia. Bukan Rusia tuan-tuan. Rusia banyak Kristian Ortodok tuan-tuan. Ortodoks. Hatta Vladimir Putin pun dia pakai rantai Kristian Ortodok. Dia lain sikit tuan-tuan. Dia tak sama, Ortodok ni dia tak sama dengan Katolik. Tuan-tuan kalau tengok gereja dia pun macam masjid tuan-tuan. Ortodok gereja macam masjid. Dia ada kubah. Cuma atas kubah tu dia ada salib. Yang paling banyak atheist adalah di China. China banyak atheist. Sama juga di Jepun, Denmark, Perancis, Macau, ni kawasan-kawasan ni, Norway, Sweden, Vietnam pun banyak atheist yang tidak percaya kepada Tuhan. Baik tuan-tuan, tak apa. Jadi yang pertama ni menyeru supaya beriman kepada Allah dan sembah Allah. Bukan bagi tahu nak kata dunia ni ada Tuhan, tak. Sebab manusia memang percaya Tuhan, kuasa ghaib yang menjadikan dunia. Tetapi konsep ketuhanan tu silap. Datangnya Nabi bagi tahu Tuhan yang sebenar adalah Allah, sembahlah Allah. Baik. Yang kedua, menentang faham-faham syirik dan menyekutukan Allah, menentang perkara-perkara syirik tuan-tuan. Walaupun dia sembah Allah tapi dia mensyirikkan Allah. Macam Nabi SAW ketika mana datang kepada kaum Quraisy, kaum Quraisy ni percaya pada Allah. Percaya tuan-tuan. Jangan sebut tak percaya. Tuan-tuan baca dalam Quran, orang Quraisy percaya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalaulah kamu bertanya pada mereka wahai Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Abu Jahal, Abu Lahab akan jawab Allah. Mustahil orang cakap berhala yang buat langit bumi. Dia pun tahu berhala dia pun buat. Kita buat berhala, kita kata berhala buat langit bumi. Memang orang gila tak sebut lagu tu tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan ada kawan yang agama Hindu, saja sembangan dia kan untuk kita. Saya tahu ni pasal saya mengaji dulu di universiti. Pensyarah saya yang cerita bab agama Hindu, budaya Hindu ni, dia selit juga agama Hindu. Dia PhD kat agama Hindu tuan-tuan. Jadi kita tahulah dia berpunya tu, pensyarah tu. Dia cerita budaya agama Hindu. Dalam masa yang sama dia sebut jugalah bagaimana kepercayaan agama Hindu. Yang dia sebut kat saya, Tuhan dia pun juga satu. Maksud Tuhan satu, bukan berhala tu. Tu gambaran Tuhan. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan baca dalam sirah kan, Rahiqul Makhtum ke Tabaqat Ibnu Sa'ad ke Sirah Ibnu Ishaq ke, bukalah kitab sirah mana-mana pun tuan-tuan, Usulul Ghabah ke, kitab-kitab sirah mana-mana tuan-tuan, Bidayah wa Nihayah ke, Tarikhul Islam ke. Dalam kitab ni tuan-tuan akan tengok Abu Jahal, Abu Lahab, musuh-musuh Islam ni, Utbah, Syaibah, depa bercakap banyak kali bersumpah dengan Allah. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Banyak sebut dalam buku-buku sirah. Depa bersumpah dengan nama Allah. Sebab dia tahu Allah yang jadikan langit dan bumi. Tapi tang mana sesatnya? Oh, di antara mereka dan Allah adanya penghubung berhala-berhala.
Dia pun bersembah dengan Allah. Dia pun bersumpah dengan Allah, mengaku Allah ada. Tapi dalam masa yang sama ada yang sekutu bagi Allah. Berhala-berhala itulah. Lata, Uzza, Hubal. Kadang-kadang dia bersumpah dengan nama Lata, kadang Uzza, kadang-kadang Hubal. Baik. Jadi dalam masa dia percaya pada Allah, dalam masa yang sama juga dia percaya ada orang tengah antara mereka dengan Allah. Itu sesat tu. Mana ada orang tengah tuan-tuan antara kita dengan Allah? Tidak ada orang tengah tuan-tuan. Itu syirik tuan-tuan. Baik, dan saya pun sebut kat tuan-tuan dah. Lama dah saya sebut, berhala yang pertama disembah di dunia ni siapa tuan-tuan? Ingat tak? Haji Kasim ingat kot. Berhala yang pertama disembah apa Haji Kasim? Kita tahu kat dunia banyak orang sembah Tuhan kan. Sembah pokok, sembah mataharinya, sembah macam-macam. Tapi berhala yang pertama disembah bukan matahari, bukan pokok, bukan bulan, bukan berhala tuan-tuan. Yang permula-mula disembah adalah wali-wali, wali Allah, kekasih Allah. Ini jadi ketika mana zaman Nabi Nuh. Jadi ini bila ada 5 wali kan. Ini wali Allah ni, kekasih Allah. Wali Allah sungguh tuan, bukan wali tipu-tipu. Ni wali sungguh, kekasih Allah. Dia ada 5 kan. Wat, Suwa, Yarus, Ya'uq, Nasr. Ni 5 wali, hamba yang soleh. Depa ni ramai pengikut. Macam ulama lah depa ni, ulama ramai pengikut. Bila depa mati, pengikut depa duk pergi ziarah kubur. Iblis jumpa tengok, iblis kata nak aku buat berhala kat hamba. Berhala apa? Berhala wali. Iblis buat sebiji macam wali tu. Jadi hampa tak payah main kubur dah. Depa pun setuju. Letak kat tempat depa. Dapat tempat apa depa berkumpul. Selang berapa tahun iblis jumpa lagi depa. Selang berapa tahun iblis jumpa, iblis kata nak aku buat kat hamba seorang satu. Pengikut Wat semua dapat berhala Wat seorang satu. Kat rumah depa seorang satu ada berhala Wat. Free dia bagi. Pengikut Suang ada berhala Suang. Setiap seorang ada sebiji kat rumah. Iblis bagi tuan-tuan. Free. Suang, Yarus, Ya'uq, Nasra, semua ada. Semua pengikut 5 wali ni, pengikut dia dekat tempat dia berkumpul ada berhala besar. Dekat apa? Rumah depa pun ada berhala seorang satu, iblis bagi. Lepas tu iblis biar lama. Iblis tinggal mungkin ratusan tahun tuan-tuan. Sampailah depa ni semua mati tuan-tuan. Depa ni semua mati, datang anak cucu depa yang tak tahu apa. Dan timbullah persoalan. Pasal apa kat tempat kita kumpul ada berhala? Pasal apa dekat rumah kita ada berhala? Ni rumah Wat, pengikut Wat semua ada berhala ni. Pengikut Suang semua ada berhala. Jadi persoalan tuan-tuan, wa tanassakhal ilmu. Orang pun dah tak tahu sebab apa ada berhala ni. Lumrah tuan-tuan kan? Kalau saya tanya tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan punya tempat ni nama kubu gajah? Banyak gajah ke apa? Kita pun tak beringat kan. Semanggui semua orang tahu. Orang asli atas Tunggui betul tak kan? Macam tu lah kot Semanggui. Taiping Cina tu kot kan, yang buka tu boleh jadilah. Bagan Serai, Selama. Pasal apa nama Selama tuan-tuan? Selama. Saya pernah tanya seorang cikgu, kenapa Selama nama Selama? Cikgu ni kata kat saya, sebab ada 2 orang pasangan suami isteri, dia kahwin duduk di Selama selama-lamanya. Jadi nama Selama, mandai-mandai tuan-tuan. Ini dia paling tahu tuan-tuan. Mana ada tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun lupa tuan-tuan. Banyak benda kita tak ingat kan. Tetapi banyak tempat. Pasal apa nama tempat ni. Tanya orang penduduk kampung pun tak tahu. Agak-agak tuan-tuan. Semanggui itu nasib ada orang tua lama ramai lagi. Ada orang asli Semang. Semang ada Sanggui ataupun atas Tunggui. Semanggui tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, bila dia pun dah tak tahu pasal apa ada berhala, iblis datang balik. Iblis kata apa? Dulu tok wan hampa, ayah-ayah hampa sembah berhala ni lah. Wa bihim turzaqun, pasal berhala ni lah hampa dapat rezeki hari ni. Pasal berhala yang banyak-banyak ni lah hampa tumtarun, diturunkan hujan. Nampak tuan-tuan? Sayang kepada wali, sayang pada ulama, jangan sampai mempertuhankan. Ulama ke wali ke tetap hamba Allah. Kalau kita pergi ziarah kubur, depa juga mengharapkan doa daripada kita tuan-tuan. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kemudian yang ketiga, menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan dan berpekerti mulia. Ini pun kita dah sebut.
Dah panjang kita sebut, Nabi datang nak bagi akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni apa? Nombor satu, jangan marah tuan-tuan. Dan saya juga dah sebut kat tuan-tuan, ulama bagi takrif akhlak mulia ni ada 3 ciri dia. Ingat tak? Ke lupa tuan-tuan. Akhlak yang mulia ni ada 3 ciri. Ada kat tuan-tuan akhlak tuan-tuan elok. Yang pertama apa? Akhlak yang mulia. Talaqatul wajah. Akhlak yang mulia yang pertama, muka ni biar orang tengok senang. Kita jumpa orang kat mana-mana, kita senyum, muka kita orang tengok senang. Itu akhlak yang mulia. Kalau ada orang mengaji PhD 10, jumpa orang muka masamnya, akhlak dia kurang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Badlul ma'ruf. Hidup kita ni biar untuk beri kebaikan kepada orang lain, tuan-tuan. Hidup kita untuk menebarbaikkan kebaikan, bukan menebarkan pemusuhan, bukan mengadu domba, tuan-tuan. Bukan duk mengumpat orang sana sini, tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang hidup mengadu domba. Kan ada mengadu domba, tuan-tuan. Walaupun dia ahli masjid, tuan-tuan. Ada kita jumpa orang lagu tu, kuat mengadu domba, merata mengadu domba, tuan-tuan. Allah, tak betul lah, tuan-tuan. Ada satu masjid saya pergi, tuan-tuan, satu surau, tuan-tuan. Saya tak pergi dah pun surau, tuan-tuan. Banyak ustaz tak pergi ya. Bila dia tak suka seorang ustaz, dia pun jenis ngadu domba. Pak ustaz ni, pak ustaz ni, pak ustaz ni. Ramai tuan-tuan. Tu adu domba, tuan-tuan. Jumpa kawan ni, dia bagi tahu ustaz ni lagu ni, ustaz ni lagu ni. Tapi nasib baik masa tu pengurusi dia bagus. Pengurusi tu bagi tahu kat pak cik ni kata, pak pengurusi ni kata, pak cik, kalau pak cik tak mau dengar kuliah ustaz, pak cik pilah balik. Orang lain nak mengaji. Tapi pak cik ni disebabkan jenis suka ngadu domba. Jumpa orang ni dia mengadu domba, jumpa ni mengadu domba, tuan-tuan. Walaupun kaki masjid, kadang-kadang sifat tu ada, tuan-tuan. Ni bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, hidup kita ni tebarkan kebaikan, bukan tebarkan keburukan. Yang ketiga apa? Kaful adha, tahan marah. Kalau orang buat jahat, jangan kita balas jahat. Orang buat buruk, jangan balas buruk. Tahan, tuan-tuan. Ada perkara yang menyakitkan hati kita, tuan-tuan. Tahan. Sabar, tuan-tuan. Sabar dengan perkara-perkara yang tak menyenangkan hati kita. Baik, tuan-tuan. Kemudian, manakala tujuan diturunkan syariat, ni tujuan syariat. Kenapa diturunkan semayang, puasa, haji, cara beribadah, cara bernegara, cara nikah kahwin dan sebagainya. Yang pertama, untuk membentuk peribadi manusia yang baik. Yang pertama, menjadi manusia yang baik. Semayang nak bentuk jadi manusia yang baik. Contoh kita ambil mudah semayang, tuan-tuan. Zakat, tuan-tuan, pasal apa? Nak latih kita supaya jangan kedekut, tuan-tuan. Zakat. Latih supaya jangan kedekut. Lagi apa, tuan-tuan? Haji kan, latih kita untuk berkorban, tuan-tuan. Kan korban banyak untuk pergi haji. Kita berkorban harta kita, jiwa dan raga, tuan-tuan, kan. Boleh jadi mati di sana, tuan-tuan. Haji juga dia ada nak bentuk jiwa kita ni, bagi bersih, tuan-tuan. Cuma semayang, tuan-tuan. Kadang-kadang kenapa ada orang semayang tapi dosa duk buat. Sebab kita semayang, tuan-tuan, kita tak khusyuk, tuan-tuan. Kita tak khusyuk. Dia nak khusyuk ni, tuan-tuan, kena faham makna dia. Kita semayang, kita faham makna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Tuan-tuan nak khusyuk, tuan-tuan kena faham. Bila baca tu lalu makna dia tu, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang bukan Islam kan, terutamanya gerakan New Age. New Age ni gerakan apa? Kebatinan lah, tuan-tuan, di barat. Kenapa mereka ni, tuan-tuan, mereka boleh berubah mereka punya apa? Identiti. Mereka menggunakan yoga. Tahu yoga? Yoga tu kita tak boleh lah buat, tuan-tuan. Dia ada unsur yang tak baik, dia panggil om lah, apalah. Dia ada unsur ketuhanan yang lain. Tapi yoga tu sebenarnya inti dia khusyuk, tuan-tuan. Inti yoga tu khusyuk. Dia apa? Meditasi kan. Dia memang kena khusyuk. Kosongkan minda dia. Dia nak reset balik, tuan-tuan, otak kita ni. Sebab otak kita ni memang dia mengajak kita, otak kita ni. Tapi dia nak reset balik. Dia guna yoga, tuan-tuan. Dulu ada satu apa ajaran yang guna macam yoga juga kan. Dia panggil apa? Saya lupa nama dia, tuan. Ni masuk di Malaysia dah. Falun Dafa.
China punya tuan-tuan. Falun Dafa ni terkenal tuan-tuan. Di Malaysia pun dah bawa. Memang orang yang ikut Falun Dafa ni boleh ubah sikap dia, cara dia berfikir dengan menggunakan khusyuk tuan-tuan. Macam kita orang Islam, kenapa kita tak boleh compete dengan Jepun tuan-tuan? Jepun kan. Sebab Jepun ambil ayat Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Jepun sangat menghargai masa. 14 saat pernah train laju dia tu, lambat 14 saat. Bertembung tuan-tuan. 14 saat lambat, bukan 14 minit. Sekarang kereta api kita cepat dah kot. Saya tak tahu lama tak naik kereta api. Tapi macam saya belajar dulu kereta api, kalau dia kata pukul 10, pukul berapa sampai? Pukul 12 tuan. Yang ni berapa saat saya tak tahu. Alah ni mungkin bagus dah kot, saya dah lama tak naik tuan-tuan. Jepun 14 saat. Pasal apa kita tak boleh compete Jepun? Jepun 14 saat tuan-tuan. Dia Quran kata demi masa manusia dalam kerugian, Jepun hargai masa. Ini kita panggil sebagai apa? Fitrah manusia, tahu hargai masa ni benda yang baik. Jepun kerja tuan-tuan. Jepun satu masyarakat yang obses dengan kerja. Obses tuan-tuan. Sangat semangat kerja. Sesuai dengan hadis. Nabi sebut, "Inna Allah yuhibbu 'abdan idza amila 'amalan an yutqinah." Allah Taala sayang seorang hamba kalau dia buat satu kerja, dia buat betul-betul. Kalau kerja dia cat kereta, cat betul-betul. Betul tak? Ada setengah orang kita pergi cat kereta kedai dia tuan-tuan, habis semua wire dia potong. Kita naik kereta pun tak hidup tuan-tuan. Tak boleh lah lagu tu. Betul tak? Buatlah kerja betul-betul. Ada satu orang kita pergi cat kereta, ni saya sebut pemain yang saya pernah jumpa lah, orang Melayu kita lah tuan-tuan, yang pernah saya jumpa lah, orang cat kereta. Ada satu cat kereta tu, dia kata, "Ustaz, jangan risau, Ustaz main cat kat saya. 2 minggu siap." Tu dia 2-3 bulan tak siap. Dia buat apa tak tahu. Ada satu lagi pemain saya pernah jumpa, dia suruh beli alat apa semua kat kedai dia tuan-tuan. Dia beli semua alat, bawa kat kedai dia. Jadi bawa kedai dia tuan-tuan, bawa alat apa semua. Okey, jangan risau, sekejap je buat. Dia tak buat habis sudah. Pasal apa? Dia pergi mancing tuan-tuan. Kita nak naik kereta kita. Ya Allah, saya ingat kesian orang lain tuan-tuan. Nasib bukan saya kena, yang kena kawan saya. Habis 1000 lebih juga tuan-tuan. Tapi saya pergi rajin jugalah dekat masjid tinggi tu, saya duduk pergi kat bengkel dia. Tapi tuan-tuan, gitulah. Kawan saya kena 1000 lebih, dah 1000 lebih kena, berhari-hari baru siap. Tak elok juga. Taklah pergi kedai yang bukan Islam tuan-tuan. Buat harga yang sama, elok sampai hari ni tuan-tuan. Jadi nampak, kita tak bersungguh-sungguh. Orang yang bukan Islam, dia manfaatkan nilai Islam. Kita semayang, kita lalai tuan. Kita menerawang, otak kita menerawang. Merata pergi tuan. Sehingga kan semayang tu tak memberi kesan pada kita. Tapi orang yang bukan Islam, Falun Dafa, yoga, dia pun khusyuk tu. Khusyuk. Dia pun nak reset balik otak ni. Guna khusyuk tuan-tuan. Nilai solat tu dia pun ambil tuan-tuan. Cuma dia pun tak buat dengan menyembah Allah lah, tak dapat lah pahala tuan-tuan. Tapi dia pun dapat apa? Dapat power solat tu. Nilai tu, intipati solat tu dia pun dapat tuan-tuan. Cuma pahala tak dapat lah tuan-tuan, tak ikut cara Islam tuan-tuan. Baik. Falun Dafa ni tuan-tuan sangat terkenal lah. Memang orang yang masuk Falun Dafa ni katanya boleh ubah cara fikir, berjaya, cita-cita tercapai. Sampaikan di China dulu Falun Dafa berkembang dengan pesat, sehingga kan Mao Zedong, tahu Mao Zedong kan, pemimpin China dulu lah, dia sangat dengki dengan Falun Dafa ni. Bukan kacau dia pun. Falun Dafa ni bukan Islam. Dia gerakan untuk spiritual lah, kebatinan, untuk mengubah jiwa jadi baik. Mao Zedong ni cukup benci dengan Falun Dafa ni. Benci sungguh. Sehingga kan pengikut Falun Dafa ni ribuan dibunuh. Ribuan, mungkin puluh ribu dibunuh. Sehingga kan pengikut Falun Dafa ni, dia berkembang. Di Amerika berkembang, di Eropah berkembang. Mereka di China tu, bukan orang Islam saja, bukannya apa, masyarakat apa, Uyghur je. Mereka juga tuan-tuan Falun Dafa tu, China bunuh lagu mana? Tangkap mereka, belah dada hidup-hidup. Hidup-hidup ni, kerat ambil jantung, kerat ambil buah pinggang, kerat ambil hati, hidup-hidup, biar mati. Itu yang saya baca lah tuan-tuan, perjuangan golongan Falun Dafa. Okey, yang kedua untuk bentuk masyarakat yang baik, masyarakat. Yang ketiga untuk bentuk negara yang baik lagi diredai. Maksudnya kalau individu baik, masyarakat jadi baik. Betul tak? Masyarakat ni himpunan individu. Betul tak? Himpunan individu jadi masyarakat jadi baik. Kalau masyarakat semua pakat baik, himpunan masyarakat menjadi negara. Negara juga menjadi baik. Itu tujuan Allah Ta'ala turunkan syariat. Baik. Jadi tuan-tuan akan datang kita sambung di
Bawah tu lah tuan-tuan. Oleh itu manusia ditugaskan. Baik, jadi tuan-tuan, kesimpulannya syariat diturunkan untuk memperbaiki individu, masyarakat dan negara. Kalau kita amalkan ikhlas, kita hayati tuan-tuan, insya-Allah hidup kita boleh berubah menjadi lebih baik. Cumanya bila kita solat, kita tak hayati penghayatan solat tu. Itu yang walaupun solat tapi akhlak buruk. Tidak solat tapi akhlak buruk, akhlak menyakitkan hati orang lain. Pasal apa? Sembahyang tapi tak menghayati erti kata solat. Baik tuan-tuan, kemudian insya-Allah kita semua oleh itu manusia ditugaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum la matula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.